Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah pertama sekali kerana dengan izin Allah dapat juga kita berkumpul pada malam ini untuk membincangkan satu topik yang saya rasa cukup menarik. Bagi saya menarik lah, tapi saya tak tahu orang lain kan, sebab saya rasa benda ni sebenarnya ramai yang nak tahu, tapi tak ramai daripada kita maksudnya yang dapat dapat mengkaji perkaitan tu. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada anda semua kerana hadir pada malam ini, kerana ingin bersama-sama menuntut ilmu. Kita berkongsi dalam perkongsian ni kan. Saya pun bukan orang yang berpengalaman sangat, tapi maksudnya saya berkongsi apa yang saya tahu, dan daripada perkongsian saya ni juga saya dah apply dalam diri saya dan keluarga saya, dan alhamdulillah it works kan, dia berjalan. Okey, jadi kita share kita punya skrin jap . Okey, dah nampak besar dah ke? Okey, nampak. Okey, jelas kan? Jelas. Okey, jap . Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi tengok gambar kan? Jelas gambar saya Usus otak kedua manusia, iaitu di mana segalanya bermulalah bagi saya. Sebab apa? Sebab apa kita sebagai orang Islam pun, okey kat sini secara umumnya memang kita juga dah tahu selalu kita man is what you eat. Maksudnya manusia itu apa yang awak makan. Jadinya bila kata makan tu, ia sangat berkait dengan usus kan. Sebab apa? Usus yang akan mencerna dan menghadam semua pemakanan kita. Sedangkan dalam kita punya Al-Quran dan hadis pun kata man is what you eat. Kalau kita faham benda tu, insya-Allah ada banyak sangat rahsia yang kita akan bongkar pasal diri kita sendiri, yang kita akan secara tak langsung kita akan cuba untuk memperbaiki kita punya diri dan juga kesihatan. Okey? Jadi ini adalah satu proses pencernaan dan penghadaman makanan lah. Kita mulakan contoh ni sebiji apple, okey kita kunyah, okey saliva liur break down the food, masuk kita punya dekat saluran esophagus, okey pergi pada perut, masuk kat perut pergi pada usus, usus kecil pergi pada usus besar, dan akhir sekali barulah jadi najis. Itu secara umumnya kita punya macam mana makanan tu. Sorry, saya punya suara ke? Saya punya mikrofon ke? Macam ada gangguan. Siapa punya ya? Sekejap post ni. Saya ke? Macam ada post saya. Okey, sorry dah hilang ke? Ada lagi ke? Dah hilang dah. Okey, jadi ini adalah ada lagi. Saya Okey, dah clear kot. Okey, jadi ini adalah secara ringkas kita punya sistem pencernaan dan penghadaman lah. Maksudnya daripada macam mana makanan daripada mulut kita tu dia masuk sampai jadi najis. Okey, jadi dekat situ dia dah melalui beberapa organ. Okey, jadi kita pergi lagi. Okey, ini adalah sistem gastro usus kita lah. Okey, sistem gastro usus kita ni, okey, maksudnya gastro tu adalah perut. Usus tu kita ada dua usus kecil dan usus besar. Okey, jadi di perut, okey, berlakunya pencernaan secara kimia. Ini dari segi sains lah. Saya serangkan awal-awal ni maksudnya bahasanya bahasa sains lah kan. Kalau tak faham pun tak apa. Cuma saya terangkan je lah. Okey, pencernaan secara kimia, dekat dalam perut ada jus gastrik ataupun jus gester. Dalam jus gester ada asid hidroklorik, ada enzim peksin dan renin, dan juga berfungsi untuk membunuh bakteria. Dan sebenarnya daripada perut-perut ni dia ada satu hubungan baik dengan hempedu dan juga pankreas untuk elmasi lemak, enzim amylase, tripsin, lipase. Untuk apa? Sebab apa kita tahu makanan kita ni ada 3 jenis. Okey, makanan kita ada 3 jenis, iaitu apa dia? Makanan kita. Kita ada karbohidrat, kita ada protein, dan juga kita ada lemak. Kita ada 3 jenis kategori makanan, dan juga kita punya mikronutrien iaitu vitamin dan minerals. Tapi vitamin dan mineral dekat perut tak jadi lagi. Dia hancurkan yang besar-besar dulu. Sampai pada usus kecil. Okey, pada usus kecil kita ni ada 3 bahagian, iaitu duodenum, jejunum dan ileum. Di sinilah sebenarnya proses penguraian makanan yang secara lebih halus. Dan sebenarnya di sinilah kebanyakan vitamin
dan mineral diserap dari makanan dan diedarkan ke salur darah. Okey, ini dia punya kata kunci. Dan sebenarnya di sinilah kita punya sistem imuniti bermula. Macam mana bermula tu kejap lagi saya terangkan. Dan sampai daripada usus kecil akan masuk usus besar. Okey, sorry. Dekat usus besar tu, okey, air diserap keluar supaya makanan tu jadi pejal balik dan disingkirkan sebagai najis iaitu tinja. Okey. Seterusnya. Okey. Dekat tengok soalan dialog ni. Okay, who wants to colonize my intestine? Siapa sebenarnya yang mengkoloni saya punya usus kecil ni? Dia katakan, saya punya usus ni. Lepas tu tengok, probiotik jawab ramai-ramai. Mi kan? Probiotik jawab ramai-ramai. Okay, sebenarnya, okay, dalam usus kecil kita, okay, ni usus kecil kita, this is your gut kan, intestine. Anggap satu line tu, salur usus kita ada 2 jenis. Probiotik dan prebiotik. Okey, ramai kan dekat sana pasaran dekat luar, banyak sangat orang sekarang ni memang maksudnya mempromosikan probiotik dan prebiotik. Tapi kadang-kadang kita sendiri pun macam confused. Apa dia probiotik? Apa beza dengan prebiotik? Okey, probiotik ni adalah benda hidup. Okey, usually bakteria or yeast. Bakteria ataupun yeast. Yang maksudnya dia ada manfaat kepada kita punya sistem gastro-usus. Prebiotik pula ialah sekumpulan serat. Sebenarnya makanan kepada probiotik. Okey. Jadi dalam usus kita ni sebenarnya selain daripada sistem-sistem yang saya sebutkan tadi urai-urai, siapa yang membantu tu dinamakan sebagai askar cilik iaitu probiotik. Okey. Seterusnya inilah dia sumber-sumber probiotik yang kita boleh dapat. Okey, daripada makanan apa probiotik ni? Maksudnya dekat mana yang ada kuman baik? Apa yang bagus sebenarnya yang usus kita perlukan sebenarnya? Kita perlukan tempe ataupun jeruk tanpa cuka, kita boleh susu acidophilus, kita ada jeruk kobis ataupun kimchi, minuman yogurt berkaca hidup, tapi minum yogurt make sure dia adalah yang plain yogurt, bukan tanpa maksudnya bukan dengan added sugar, bukan dengan maksudnya perisa dan pewarna, yang plain tu kan, macam Greek yogurt kan. Kita ada kombucha, kita ada miso dan kita ada sequat kan. Lepas tu prebiotik pula, makanan maksudnya berserat ni, contoh makanan dia adalah pisang, madu, kentang dan kekacang, oat, asparagus dan banyaklah maksudnya yang berserat. Selalunya sweet potato kan. Sekarang ni ramai kan kalau orang maksudnya nak dia dalam join khusus pengurusan berat badan, digalakkan untuk makan sweet potato. Tapi kadang-kadang dia ikut je kan, dia tak tahu. Oh, coach suruh makan. Sebenarnya dia adalah sumber prebiotik yang sangat bagus. Okey. Apa kaitan dia? Kaitannya adalah dengan usus. Di usus. Okey. Okey, kenapa prebiotik? Okey, tengok kenapa? Kenapa kita perlukan serat ni? Okey, prebiotik adalah makanan kepada probiotik. Berfungsi untuk tingkatkan sistem imunisasi badan. Sebab apa? Sebenarnya, okey, usus ni merupakan otak kedua manusia. Dekat usus ni sebenarnya dia ada terlalu banyak kapilari darah dan saraf-saraf yang berhubung dengan otak manusia. Sebab itulah dia digelar otak kedua manusia. Maksudnya jika usus kita sakit, usus bagi signal negatif, bagi dekat kepala, dia sambung dekat kita punya otak, nerve tu berhubung kata negatif, yes, kita punya tindakan akan negatif dan badan kita punya sistem pun akan negatif. Dan di mana sistem hormon kita pun sebenarnya dipengaruhi oleh usus. Sebab apa? Usus yang bagi signal kepada otak. Okay, sekiranya maksudnya kalau otak kita, kita punya usus kata ada something wrong dekat badan ni. Jadi otak bagi signal, oh there is something wrong. Jadi tak boleh buat kerja. Sebab itulah lama-lama, mula-mula ada sikit masalah kesihatan. Lepas tu lama-lama terus shut down. Kita tak nak macam tu. Jadi itulah fungsi saya berkongsi pada malam ini. Okey, kita sambung lagi. Prebiotik adalah makanan kepada probiotik. Dia makanan saya cakap tadi kan. Berfungsi singkirkan lebihan serat yang tidak hadam. Sebab apa? Serat ni ada 2 jenis. Ada serat larut dan serat tak larut. Kadang-kadang ada orang dia banyak makan serat yang larut, tak makan serat tak larut. Ada orang banyak makan serat tak larut. Tapi tak makan serat larut. Sebenarnya kita perlukan dua-dua serat tu tetapi dengan dosage yang betul. Sebab apa? Ada setengah orang alah dengan serat yang tak berapa hadam. Jadi dia jadi susah dekat usus tu. Dan usus akan jadi masalah. Masalah apa yang berlaku? Sembelit. Okey? Lepas tu
Tengok, ada bawah sekali yang Allah ciptakan. Apa dia sebenarnya? Appendix yang bawah sekali kan. Ada ramai dah dekat sini kan. Maksudnya ramai dah di kalangan kita yang appendixnya dah dibuang. Sedangkan sebenarnya apa? Bahagian penyimpanan strategik probiotik. Di situ sebenarnya kita punya probiotik kuman baik disimpan. Di situ. Jadi contoh kalau kita dah tak ada, kita dah ada kena jangkitan kuman, kita tak jaga makan kita. Jadi lama-lama apa? Appendix kena buang. Kita dah membuang satu pusat penyimpanan strategik untuk probiotik. Okey? Lepas tu kita ada prebiotik. Ni makanan kepada probiotik berfungsi untuk mengimbangi bakteria dalam tubuh. Sebab apa? Kalau kita bagi serat yang betul, bakteria dapat makanan jadi dia bergerak cergas. Dia membantu mencernakan makanan dalam perut tu kan. Itu. Prebiotik juga adalah makanan kepada probiotik berfungsi untuk menyah toksik usus besar dari segala bahan yang tidak baik. Sebab apa? Bila serat tak larut, dia serap bahan-bahan yang tak diperlukan dalam badan, terus flush jadi najis. Jadi dia tak terkumpul, tak jadi kerak dalam usus, jadi tak jadi makanan kepada bakteria jahat, tak jadi makanan kepada candida, tak jadi makanan kepada yeast, smooth. Maksudnya tak ada apa yang tinggal dalam perut. Yes, di situlah kita punya imun badan akan develop. Okey, itu secara prebiotik lah. Okey, kehebatan askar cilik probiotik tadi. Tadi kita cerita makanan dia kan. Jadi apa fungsi askar cilik probiotik ni? Yang pertama, dia membantu mencerna makanan yang tak dapat dicerna oleh enzim-enzim yang ada dekat perut. Kadang-kadang sebenarnya ramai daripada kita dah ada simptom GERD and anxiety tau. Sebab apa? Kepekatan jus asid hidroklorik tu, jus Gaster tu tak mencukupi. Bila tak cukup, masuk dekat usus, dia tak terlalu tercerna. Bila tak terlalu tercerna, jadi siapa yang patutnya berfungsi? Probiotik yang akan tolong. Tapi sekiranya kita punya kuman dalam perut pun sikit, kita banyak mati, kita banyak ternak kuman jahat, jadi bagaimana makanan-makanan yang tak tercerna tu? Apa jadi sebenarnya? Okey? Lagi satu, okey, seterusnya probiotik ni berfungsi untuk meningkatkan kadar metabolisme badan. Maksudnya kenapa? Dia extract banyak lagi energi daripada nutrien-nutrien dalam makanan. Sebab itulah kalau kita jaga betul prebiotik dan probiotik, insya-Allah kita boleh kurus. Macam saya sendiri, saya sekarang ada masalah berat badan tau yang berlebihan. Dan saya tahu ia adalah berpunca daripada usus saya. Sebab apa? Saya makan banyak sangat gluten sekarang. Saya banyak makan makanan yang bergula yang menggemukkan kandida saya. Saya banyak sangat dan saya dah mula makan susu. Okey, semua-semua tu sebab sedangkan saya ni adalah orang yang ada penyakit autoimun. Jadi saya apa yang saya buat nanti saya berkongsi dengan semua. Apa cara supaya saya dapat menambah semula saya punya askar cilik ni. Okey? Dan dia juga menghasilkan vitamin B. Dan dia juga menyingkirkan toksin-toksin yang tak diperlukan daripada badan. Probiotik ni punyalah baiknya dia. Dia ambil, dia tukang sapu, dialah tukang serap, dialah tukang cop cerna. Dan dia juga sebenarnya memastikan kita punya dinding usus tu sentiasa lembab dan sentiasa kukuh. Dia jaga. Maksudnya dia polish elok-elok, lepas tu dah polish tu dia cat elok-elok supaya apa? Supaya dinding tu sentiasa kuat dan ada banyak mukus. Sebab apa? Kita perlukan mukus. Sebab apa? Kita melalui proses peristalsis. Peristalsis ni maksudnya pengecutan dan penegangan otot-otot usus tu kan. Okey, seterusnya. Tengok apa yang berlaku pada hari ini. Okey, kenapa saya nak berkongsi sangat tajuk ni? Okey, sekarang ni kebanyakan daripada kita mengalami stres, tekanan, chemical injury dan infection, jangkitan kuman, okey. Lepas tu kita ada kecederaan-kecederaan disebabkan bahan-bahan kimia daripada kosmetik kita, mandian kita, ubat-ubatan kita, makanan kita, lepas tu kepekatan asid perut yang tak berapa bagus, okey. Antibiotik bila kita demam yang kita keep ambil. Bila kita ada luka, ambil antibiotik. Bila kita demam, ambil antibiotik. Jangkitan kuman. Dan bila kita ada masalah tekanan, masalah kawalan gula dalam darah. Dan juga bila kita antibiotik kita drop. Sebenarnya semua tu akan menghasilkan kecelaruan dalam kita punya metabolisme badan. Okey. Jadinya apa lagi yang sebenarnya? Kita punya masalah kehamilan, kesuburan, tekanan, okey.
toksin-toksin kita makan, cheese sekarang ni kan transformasi makanan, cheese leleh semua, sedangkan cheese semua banyaknya yang tiruan. Okey, lepas tu ada pula coklat, ada pula boba and so on. Lepas tu ada orang jenis food allergy macam seafood, ada meningkatkan histamin badan kan. Makan seafood, histamin, makan buah citrus, histamin. Dua ni berkaitan, food allergic dan food intolerance tu dia berkaitan. Okey, jadi bila terlalu banyak benda ni, saya tak kata maksudnya diri saya sendiri, saya mengalami semua benda ni. Saya mengalami semua benda ni. Dan saya tahu yang mendengar pada hari ini juga, maksudnya mengalami apa yang saya alami juga. Maksudnya semua ni ada pada kita. Semua simptom-simptom, maksudnya semua faktor-faktor yang triggers ni kita buat. Kita dapat, kita ambil. Sebab apa? Makeup, minyak wangi, deodorant, makanan. Okey? Kalau saya kata kat sini, hari ni berapa hidangan sayur dan buah yang kita makan? Adakah kita cukup 5? Kalau saya tanya, okey, saya kata kalau siapa yang memang hari ni ambil 5 hidangan sayur dan buah, tulis 1, ada tak hari ni? Cuba tulis, ada tak hari ni yang dia punya sayur dan buah 5 hidangan? Tak ada kan? Ada ke tak ada? Cuba check. Tak ada kan? Tak ada. Kita check dulu jap. Ada ke tak ada? Tak ada sebenarnya. Tapi sebenarnya untuk melengkapkan kita punya serat, nutrisi semua, punya hidangan sayur dan buah sebenarnya sekurang-kurangnya 5 hidangan. Tapi yang banyaknya apa? Kopi, teh tarik, roti canai, nasi lemak, cheese leleh, apa lagi sekarang ni musim? Apa lagi? Pisang cheese leleh, apa lagi sekarang yang glamour, coklat lava. Kondok, tarik-tarik, mozzarella kan. Okey. Jadi yang menghasilkan apa sebenarnya? Bila terlalu banyak, okey, makanan-makanan ni, okey, bukan makanan saja, penyumbang-penyumbang ni yang negatif ni, dia akan menyebabkan satu istilah pada usus iaitu usus bocor. Okey, bila usus bocor, apa yang berlaku? Usus bocor tu maksudnya bukan usus tu berlubang-lubang. Sebenarnya usus ni, dia punya ikatan dia comel-comel, satu-satu, comel-comel, bulat-bulat macam tu kan. Tetapi bila dia bocor, istilahnya adalah dia longgar. Bila longgar maksudnya segala jenis benda-benda yang negatif tu akan terserap masuk ke dalam salur darah. Kenapa? Sebab dekat usus kita ada terlalu banyak kapilari darah. Dan kapilari darah tu berhubung dengan saluran darah. Sebab tu usus kita warna merah. Kan? Usus kita warna dia macam warna merah-merah tu kan. Sebab apa? Terlalu banyak kapilari darah kat situ. Okey, jadi bila masuk dalam darah, okey, jadi apa kesan dia? Tengok bawah kesan dia. Jadilah penyerapan nutrien berkurang, jadilah penyakit-penyakit autoimun. Apa autoimun tu? Maksudnya sistem badan tu, bila ada je faktor yang menyerang sistem badan tu, dia akan imun badan akan serang balik. Sebab apa dia kata, ni bahaya, terlalu sensitif, dia bahaya, dia serang balik dan menunjukkan dekat mana? Dekat muka jerawat, dekat kulit, dekat mood yang jadi swing, dekat sembelit. Lepas tu apa lagi? Banyak benda. Lepas tu kita punya gula jadi tak terkawal, tekanan darah jadi tak stabil. Sebab apa? Sebab dalam darah kita dah terlalu banyak toxic load yang masuk. Toxic waste tu terlalu banyak dalam darah. Sampai badan ni dia punya sistem imuniti badan jadi celaru. Dah tak tahu dah yang mana betul aku nak ambil ni. Banyak dia terpaksa menyingkirkan, maksudnya dia terpaksa proses yang banyak yang tak betul daripada yang betul. Nutrisi yang sepatutnya dia ambil tu dah berkurang, tetapi dia terpaksa pula nak remove yang banyak-banyak yang pelik-pelik itu. Jadinya dah jadi dua kerja kat situ kan. Sepatutnya kalau usus yang kuat, tak ada masalah. Dia ambil nutrisi yang bagus-bagus saja, vitamin dan zat yang bagus. Tapi bila usus bocor, semua masuk dah jadi dua kerja. Itu jadi apa? Diabetik, hypertension, sembelit. Lepas tu kita ada apa? Kita tengok seterusnya lagi. Okey. Jadi macam mana cara dia? Kita nak kuatkan dia sebenarnya. Cara dia ialah consumption of prebiotic. Bila kita ambil serat yang betul, yang saya kata tadi at least 5 hidangan sehari tu kan, sayur atau buah, sebenarnya kita akan memberi makanan kuman baik dalam usus iaitu bifido dengan lactobacillus, satu benda yang sangat segar. Dia kata, dapat makanan dia. Macam kita lah, gembira bila kita dapat benda yang kita nak kan. Hari tu contoh teringinnya nak makan chicken chop. Contoh kan, dapat chicken chop. Macam tu juga bifido dengan lactobacillus ni. Dua askar cilik probiotik dalam perut kita, utama dia dapat daripada serat yang baik, dia akan bekerja balik dengan cergas, dia akan tutup semula macam saya kata tadi, dia cat semula usus tu, maksudnya dia bagi
mukus tu ada balik, dia tighten, dia ketatkan balik dinding-dinding usus tu kan. Jadi bila diketatkan balik, okey, dengan pengambilan serat yang betul, tu saya kata serat tu sangat penting tau sebenarnya. Kenapa? Tengok apa yang berlaku. Berat badan akan turun, mass fat kita akan turun, okey, lemak akan turun, radang akan kurang. Contohnya masalah eczema, cirrhosis, alahan. Sebab apa? Bila kita dah tak ada lagi usus bocor, benda-benda toxic waste tak masuk. Jadi bila tak masuk, tak adalah keluar dekat kulit. Jadi terkawal lah kita punya inflammation kita. Dan juga sel-sel kita ni, sel darah ke apa, bila tak ada benda-benda yang toksik, sel darah pun jadi segar semula. Bila segar, kuranglah radang. Okey, sel darah ingat pula dia masuk dekat jantung. Bila dekat jantung tu pula, kan, bila meradang, jantung sel darah tu kadang-kadang dia jadi keras ataupun dia jadi membengkak. Jadi bila kita jaga kita punya usus ni, kita stop balik dia punya leaky gut ni, kita akan mengurangkan radang, banyak sangat organ lain, sistem-sistem lain yang akan lancar. Okey? Dan juga apa? Dia akan efek pada kita punya hati. Okey, hati ni sebenarnya fungsi dia untuk membantu dari segi tadi saya katakan untuk membantu sistem pencernaan. Sebenarnya dia hati juga sebenarnya toksik-toksik diserap oleh hati untuk dibuang. Okey, dia juga kawal apa? Dia juga kawal glukosa, dia juga yang menyerap kolesterol. Jadi kalau kita jaga usus kita, tak adalah berlaku lemak hati. Lemak hati ni maksudnya lemak tu dia keliling dekat hati tu. Bila dia keliling dekat hati tu nanti, susahlah hati nak serap toksin-toksin tu. Tapi bila kita jaga usus kita baik-baik, hati dapat bekerja dengan senang. Jadi apa yang kita benda-benda kotor di luar, toxic waste ke, chemicals yang ubat, antibiotik, kosmetik, mandian semua yang tak elok tu, dia dapat serap dengan lancar dan suruh usus proses untuk jadi najis. Bukan masuk dalam darah. Okey, dan bila usus kita kuat, apa dia? Kita punya selera makan pun menurun sebab apa? Otak cakap, sebenarnya kita punya mindset, bukan mindset sebenarnya tahu. Ada kaitan, kenapa kita craving? Okey, kenapa kita craving? Sebab apa? Dekat usus tak serap nutrien kita nak. Contoh kita makan banyak gila, kita makan benda-benda yang maksudnya tak mengenyangkan. Tapi kita, contohnya kita dah makan kek, tapi rasa macam, nak makan lagi lah coklat. Tak cukup lah coklat, rasanya nak pergi cari jugalah cheese. Apa benda yang boleh makan lah. Maksudnya rasa tak puas-puas, ada je selera besar. Sebab apa? Sebab nutrien tak diserap dengan betul dekat dalam usus kita. Jadi tak masuk dalam darah. Jadi bila tak masuk dalam darah, kita akan rasa kerap lapar. Maksudnya tak ada nutrien. Tapi kalau kita ada usus yang kuat, maksudnya nutrien diserap masuk betul dekat dalam usus tu, selera makan pun akan jadi kurang. Cukup nutrisi, badan tak meroyan. Percaya je kat saya. Kalau kita betul-betul cukup nutrisi dalam badan, badan kita akan rasa, sebab saya dah buat, okey, minggu ni saya puasa, selalunya saya ni orang yang memang nak nasi tau. Saya ni orang yang nak nasi, tapi minggu ni saya cuba try satu makanan yang memang dah ada karbohidrat, dah ada protein, dah ada lemak baik dalam tu semua, segelas je, segelas air je. Dia dalam bentuk segelas air kan. Saya kacau. Lepas tu saya rasa macam teringin. Kadang saya macam teringin nak makan telur rebus kan, saya makan. Alhamdulillah. Sepanjang hari tu saya rasa bertenaga dan saya tak rasa lapar. Haus tu biasalah kan, sebab kita baru nak balik puasa, nak puasa semula kan. Tapi alhamdulillah tak lapar. Sebab apa? Nutrisinya cukup. Bila nutrisi cukup, tak ada rasa isu lapar lagi sebenarnya. Lepas tu, okey, GLP ni semua berkaitan dengan pencernaan lah. Maksudnya sistem pencernaan akan jadi lancar balik. Dan juga satu benda yang kita risau sekarang ni kan, pada tahap insulin kita. Usus jaga, insulin pun terkawal. Kenapa? Tak ada gula berlebihan yang masuk dalam darah. Sebab apa? Bila usus kuat. Tapi kalau usus bocor, gula masuk lebih dalam darah, insulin kena bekerja terlebih masa dan lama-lama dia akan membentuk satu insulin resistant, rintangan insulin, lama-lama insulin kata, I'm giving up. Maksudnya insulin kata, I'm giving up, dia kata maksudnya dia quit. Dia tulis tu dia quit, bermulalah apa? Kita punya suntikan insulin ataupun ubat dah kencing manis. Kita tak nak benda tu kan. Jadi kena jaga, kena sayang usus kita ketat-ketat. Okey. Jadi simptom leaky gut ni, okey, tengok simptom dia. Tengok ada tak dekat kita? Sembelit, kembung, lepas tu perut rasa penuh, badan rasa berangin, sensitif, cepat merajuk. Orang cakap lain, kita faham lain, kan? Moody, rasa cepat nak marah. Okey, makan banyak tak kenyang-kenyang, craving je. Tapi craving bukan craving benda yang sihat-sihat. Tak craving buah dengan sayur, craving nak makan coklat.
Okay, craving nak makan ayam goreng, craving nak makan aiskrim kan. Okay. Jadi bila usus dah bocor, ini saya kata yang berlaku tadi. Tadi saya dah bagi tahu kan. Obesity, inflammation, meletup-letup dekat kulit, jerawat, kita akan punya imun badan akan drop, kita akan kerap sesama dan demam, kita akan jadi GERD and anxiety dan kita akan jadi kemurungan. Anxiety sekarang ni penyakit moden sekarang anxiety tau. Sebab tu kalau saya jumpa dengan geng-geng anxiety ni, saya memang marah betul. Kalau orang cakap, oh sebabnya dia tu tak cukup sembahyang dan doa. Wih, sedapnya bercakap macam tu. Sebenarnya kita perlu rawat dia daripada usus sebenarnya. Sebab apa? Dia punya usus tak bagus. Dia angin penuh satu badan. Jadinya dia dah bagi signal ke otak dia bahawa dia stres. Itu jadi sebenarnya. Jadi lepas ni kalau ada orang, rakan-rakan anda, keluarga ke, ataupun kita sendiri yang ada anxiety, sebenarnya rawat usus. Bila rawat usus, memang anxiety tu tak ada. Sebenarnya anxiety ni masalah tau. Dia bukan, maksudnya yelah kita mesti kena berdoa, kena solat. Tapi dia bukanlah masalah bagi kita dengan ketuhanan. Memanglah kita kena hampirkan dengan Tuhan. Tapi saya memang marah betul bila ada orang GERD and anxiety ni tiba-tiba orang kata, oh dia tu tak cukup. Maksudnya dia tu tak kena pencipta. Aduh. Sebab saya pernah berada di situasi ini. Okay, masa saya student dulu, saya di sini. Saya tak boleh. Bila saya ada panic attack, saya tak boleh tidur malam. Saya takut dengan exam. Saya jadi kemurungan. Sebab apa tau? Sebab sepanjang minggu exam saya tak makan. Saya hanya makan Maggi sahaja. Tambah-tambah kalau musim assignment pun sama. Makanan saya adalah Maggi. Jadi macam mana? Sebab itulah jadi stres dengan lambakan assignment satu. Perut pun stres. Maggi. Wax, MSG, perisa tiruan semua kan. Sebenarnya. Tapi kita tak tahu masa tu kan. Tak apa. Sebab apa? Bila tak tahu kita belajar kan. Okey, jadi sangat mengantuk, lemau kan. Okey. Dan juga ini juga penyakit zaman moden lah. Autoimmune disease. Apa dia selalunya? Multiple sclerosis, Guillain-Barré syndrome berkaitan dengan saraf. Okey, lepas tu fibromyalgia ni dekat jantung, thyroid, Hashimoto disease yang dekat sini tu kan. Berkaitan dengan kulit. Lepas tu kita cirrhosis kulit, vitiligo, eczema, anemia, lupus SLE. Okey, kita ada rheumatoid arthritis bila kita punya usus tak kuat. Lepas tu ada celiac disease, Crohn disease, ulcer, gastritis, diabetik, sakit saraf. Sebab apa? Semuanya berkait dengan usus. Sebab apa? Dalam usus tu saya kena ingat banyak kapil darah dan juga banyak saraf yang berhubung dengan otak. Dan juga berhubung bila darah ni paling banyak kat mana? Salur darah? Di kulit. Itu menyebabkan penyakit kulit. Okey? Jadi saya summarize balik. Okey, cuba tengok kita tengok balik tadi daripada mulut ke esophagus, ada gallbladder, empedu kita ada hati, kita ada pankreas. Benda ni akan membantu untuk perut, usus membuang semua-semua kan. Maksudnya kita punya Allah bagi ni satu sistem yang memang sangat power dan saling bergantung antara satu sama lain. Kalau kita jaga benda ni, sebab tu saya lebih suka tekankan pada semua, kita mesti ada 4 asas dalam kehidupan kita. Diet yang betul, okey, diet yang betul, mesti betul makan. Memang mulut ni kalau nak makan nak sedap-sedap aja kan. Tapi kita kena ingat mulut ni semua-semua ni pinjaman kan. Diet yang betul, kita ada kena exercise. Okey, saya tak percaya pada maksudnya kalau saya dah cukup makan, saya tak perlu exercise. Tak ada. Dia memang kita ada asas dia. Diet yang betul, kena cara hidup yang sihat, exercise, kena tidur yang cukup, kena reduce stress dan juga kena ambil supplementation. Memang kena ambil. Sebab apa? Makanan sekarang tak cukup untuk menampung nutrisi badan kita. Cukup asas yang saya sebut ni, insya-Allah kita punya sistem akan dia punya sistem akan berjalan dengan lancar. Okey? Kenapa saya tunjuk summarize ni? Kerana, okey, cuba tengok sini. Kerana usus, sistem pencernaan kita ni sebenarnya salah satu organ detoksifikasi badan yang Allah bagi sangat cantik. Okey? Selain daripada usus, kita ada hati, kita ada ginjal, kita ada kulit. Okey, banyak sangat suplemen di luar sana yang kata, apa ayat kata? Set detox kan? Set detox. Maksudnya set detox tu apa? Kena bezakan set detox tu maksudnya benda tu dah jadi detox untuk badan. Dia pula yang menggantikan detox badan. Kenapa kita nak buat macam tu? Sedangkan Tuhan kita, Allah dah bagi satu sistem detoksifikasi badan yang sangat bagus. Kalau kita jaga dia baik-baik, maksudnya kalau kita hidupkan dia balik secara semula jadi, ikut fitrah dia, kita tak perlu pun
detox dengan benda-benda yang tak sepatutnya dekat luar tu. Sampai jadi kes lain. Itu yang KKM marah tu. KKM marah sebab apa? Set detox yang memang merepek. Maksudnya set detox tu dia yang detox. Maksudnya dia yang akan menyebabkan, maksudnya kita guna detox tu supaya dia yang cuci perut, dia cuci usus. Tak perlu. Sebab apa? Allah dah bagi dah. Nak cuci kita ada probiotik dalam usus. Lepas tu nak serap kolesterol, nak kawal gula kita ada hati. Nak serap toksik kita ada hati. Okey, nak buang segala-gala benda-benda kotor kita ada kulit dan juga kita ada air ginjal nak keluarkan air kencing, kulit nak keluarkan peluh. Allah dah bagi sistem organ detox yang sangat cantik. Jadi tak perlu lagi kita nak tambah dengan detox dia. Cuma kita perlu apa? Kita perlu menggerakkan balik. Kita perlu bangunkan balik kita punya organ detox supaya menjalankan fungsi dan sistemnya dengan sistematik. Okey? Jadi saya nak berkongsi dengan semua, okey. Maaf ya, siapa punya mikrofon tu? Faizal Musa ya. Saudara Faizal Musa ke? Mikrofon on. Kena mute lah, saya dengar suara. Boleh tak? Okey. Jadi apa yang istimewanya kenapa saya rasa jatuh cinta dengan Yusana ni, sebab bagi saya dia punya produk, okey, produk dia adalah menyokong. Dia tak ajar kita untuk jadikan organ lain pula nak ganti kita punya sistem badan. Semua dia punya suplemen, okey, dia punya produk adalah menyokong sistem badan kita. Dia gerak balik sistem badan kita supaya bangun buat kerja. Sel yang kecut jadi segar semula. Organ mana yang dah lemau-lemau, dah penuh dengan lemak, kolesterol, kerja balik. Usus yang mana dah berkerak-kerak tu semua-semua, dia bagi balik kerja semua-semua. Jadi apa dia sebenarnya yang membantu untuk usus tu cergas baik? Saya akan ambil ini. Menyokong detoksifikasi badan. Saya tak akan ambil satu probiotik sahaja. Saya akan ambil satu set, saya cadangkan. Kenapa? Sebab apa? Kita kena ada serat baik, saya cakap tadi. Sebab apa? Serat baik makanan kepada probiotik. Itu fiber G. Dan kena ada, saya cadangkan juga hepasil. Sebab apa? Hepasil ni dia berfungsi sebagai tonik hati. Dia bagi buang lemak hati tu. Jadi hati bekerja lebih cekap. Okey? Dan juga digestive enzyme. Digestive enzyme ni membantu mencernakan makanan lebih bagus. Sebab kadang-kadang kita ada masalah asid hidroklorik tu dah kurang kan. Jadi sementara kita dan sistem dan set detoksifikasi badan ni yang saya cadangkan ni bukan kita kena ambil sepanjang tahun, tidak. Ada masa-masa dia. Maksud kita bagi organ detox tu datang cergas balik, okey, it's okay dan masalah settle, sebab kesihatan kita pun settle. Dan paling utama adalah Cell Essential lah. Sebab apa? Cell Essential ni multivitamin. Okey, kenapa? Sebab untuk menggerakkan beratus-ratus proses dalam tubuh badan kita, dia memerlukan vitamin dan minerals. Dulu dekat sekolah kita belajar kan dalam tajuk sains ke biologi kekurangan nutrien sebab apa. Tapi kita rasa macam kurang-kuranglah kan nak buat apa. Tapi sebenarnya bila kurang je vitamin dan mineral, sistem badan tak boleh nak bergerak. Contohnya macam kita kurang makan lah. Sehari kurang makan ataupun kurang air kan. Pandang cikgu macam anak murid saya lemau je kan. Lemau je. Ni kenapa ni? Tak ada duit cikgu sebab apa? Hari ni ayah lupa kasih duit. Tapi bila bagi je segar terus kan. Macam itulah contohnya macam lepas rehat kan. Lepas rehat bila dapat dia punya duit pergi makanan pergi kantin tu segar semula. Macam tu badan kita. Kan? Ini saya memang sarankan. Sebab apa? Dari sinilah kita punya sistem. Bila kita punya sistem detoksifikasi badan berjalan, kita punya sistem imuniti kita pun akan boost. Okey, dan dibantu oleh apa? Dibantu oleh produk ni, iaitu menyokong sistem imun badan. Sebab apa? Macam saya katalah, probiotik, okey, dalam usus. Minyak ikan, sebab apa? Minyak ikan ni untuk mengurangkan keradangan. Dia memang ada sifat anti radang. Minyak ikan ni. Sebab sel kita dah banyak bekerja kan, dah banyak sangat dah yang luka-luka dekat jantung, sel dekat usus, sel dekat hati, semua-semua. Jadi kita nak pujuk balik dia, kita bagi dia Biomega. Macam kita bagi budak-budak lah kan, nak pujuk, tak apa lepas ni acik bagi gula-gula ataupun anak murid saya, tak apa, teacher bagi lepas ni 5 bintang ataupun 10 bintang nak pujuk dia balik. Maksudnya kita nak ambil hati dia semula. Jadi Biomega ni bagi saya
produk untuk ambil balik hati sel-sel kita. Ada berapa juta sel dalam badan kita ni kan? Dan kita ada Profenol C100, ekstrak biji anggur dan juga vitamin C yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kita punya sistem imunisasi badan. Okey? Jadinya kalau kita mula meningkatkan kita punya sistem detoksifikasi badan dengan lancar, kita gerakkan balik the whole sistem kita dan kita top up kita punya perlindungan untuk sistem imun kita, kita sokong balik sistem imun kita, insya-Allah penyakit-penyakit tu, simptom-simptom mungkin sekarang ni saya lupa letak air kat sini. Okey, mungkin sekarang ni ada di antara kita yang mungkin tak ada lagi penyakit tapi dah ada simptom yang saya sebutkan. Jadi kalau kita mula daripada sekarang, kita cegah itu lebih baik daripada merawat. Sebab apa? Bila rawat, sihat tu mahal. Bila kita sakit, duit banyak pun dah tak guna. Bila kita sakit, makanan yang sedap pun dah tak guna lagi. Bila kita sakit, hospital jadi rumah kedua kita. Tinggallah rumah kita yang selama ni kita duk kumpul duit, kita beli kan. Nak duduk konon-konon masa tua, nak habiskan dengan selesa, tapi benda tu kita tak dapat. Apabila Allah tarik kita punya nikmat kesihatan. Okey. Jadi saya ucapkan tahniah kepada yang datang pada hari ini kerana sudi mendengar saya punya perkongsian. Sebab apa? Bagi saya semakin kita menambah ilmu, semakin kita tahu di mana kekurangan kita. Dan saya selalu kata kat anak murid saya lah, jadi saya berkongsi kat sini, saya selalu kata Allah bagi kita pinjaman. Okey, semua ni pinjaman. Takkan kita nak pulangkan balik dekat Allah benda yang dah rosak. Dia bagi dalam keadaan yang sempurna. Jadi kalau boleh kita sempurnakanlah macam mana dia bagi balik kan, insya-Allah. Itu sahaja, sekian yang baik daripada Allah. Yang buruk itu datang daripada Allah juga tapi atas kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yona. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Sebelum ketika saya ngomel seorang lagi. Dengar tak suara? Boleh tekan 1. Sila tekan button santuk ada. Terima kasih Cik Kino. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cik Adawiyah atau Teacher Adaw. Okey. Dan macam tadi puan tu kata, bila kita jaga 4 asas tadi, cukup tidur, kurang stres, diet seimbang, bersenam kan. So maksudnya kita telah melakukan yang terbaik untuk pastikan badan kita tetap sihat lah. Dan saya sangat terpukul dengan yang ayat terakhir tu, yang mana bila Allah dah bagi pinjaman tu, kalau kita tak pulangkan dengan cara yang baik, kita akan, kalau ikutkan macam kita terima hadiah lah. Kalau kita mesti lah hadiah tu cantik kan. Jadi kalau bila dia tak cantik, mesti selalu kita tak terima. Betul tak? Macam contohnya kita kata dalam tu kita tahu dalam tu coklat yang sedap. Tapi bila kita tengok kat luar tu dah renyuk-renyuk, dah kena penyek-penyek. So macam kita pun macam tak jadi nak tengok kotak tu. Belum tengok lagi dah buang. So maksudnya macam tu lah badan kita. Kalau kita tak jaga bahagian dalam kita, kita telah menyebabkan badan kita yang sakit sendiri. Okay, ramai yang kata terima kasih. Kan? Okay, so saya nak dengarkan masa. Saya menjemput Cikgu Afi kita, salah seorang guru juga, guru ABM yang comel. Okay, untuk kita beliau kongsikan apa manfaat dia dapat setelah dia amalkan orang kata usana. Kita silakan Cikgu Afi. Okay. Cikgu Afi. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Cik Pengurusi Majlis yang comel. Okey. Nama saya Nur Afifah binti Rahim. Okey. Kena jaga anak orang ni. Bapa dia tak ada. Okey.
Cikgu Afi dengar tak? Cikgu? Saya adalah seorang guru, 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey, pengalaman saya dengar suara saya tak? Dengar tak suara saya? Dia Yuni dengar tak suara saya? Dia melompat-lompat. Dia kejap ada. Dia tak Okey. ada. Dengar. Alamak. Kak Afi? Cikgu Afi? Dia macam putus-putus. Dia dengar tapi dia sangkut-sangkut. Mungkin Kak Afi tak boleh cakap laju kot. Mungkin satu-satu. Afi kena tutup video. Cuba tutup video. Cuba Kak Afi dah keluar dah. Alamak. Okey, sebentar tunggu Cikgu Afi masuk. Okey, macam saya kata tadi dah. Kita memang kena jaga badan kita. Kita memang kena jaga semua yang Allah berikan dan rugilah kita kita jaga diri dengan baik lah. Okey, dan saya memang terpukul lah yang ayat hujung tadi tu dah, iaitu kalau Allah dah bagi, Allah bagi cantik takkan nak tolak bagi balik yang buruk kan, macam tu. Ke saya patut tas bata? Okay, Cikgu Afi boleh tak? Boleh dengar suara saya tak? Okey, boleh. Boleh. Dengar suara saya tak? Okey, minta maaf sebab line ni biasalah. Dalam hutan memang gini lah gayanya. Okey, saya laju sebab takut tak nak curi masa anda semua. Okey, pengalaman saya mengenali Yusana ialah bila selepas saya bersalin, anak nombor 2 saya mengalami masalah kulit. Sebenarnya masih mengandung lagi. Tetapi masalah tu berlarutan, saya dah pergi berubat kampung lah, macam-macam makcik tu cakap. Lepas tu doktor pun cakap, saya ni ada masalah kulit dan mungkin saya terkena kanser kulit. Sudah adik. Lepas tu, apa yang tadi? Okay, then Adawiyah lah cadangkan Afi, why not you cuba Yusana. Kak Afi? Hello? Nampak tu. Kesian pula bila mengacau ibu anak 2 orang. Rasa bersalah pula. Adakah saya patut lepas button kepada Kak Zuzu? Saya sambung. Okay. Itu Alhamdulillah. saya ambil polisi dengan Adawiyah. Adawiyah kata tak apa, makan je, bayar nanti gaji. Siapa tak nak kan? Then saya ambil. Saya makan secara megados iaitu 4 biji kali 3. Lepas tu tak sampai separuh botol saya makan polisi. Alhamdulillah, biasanya kalau benda gatal kita garu kan, memang berparut. Gatal tu hilang dan saya dah tak berparut ambil. Okey, lepas tu betul lah, dan bila saya dah okey, saya saja buat eksperimen terhadap diri sendiri sebenarnya. Bila saya dah kenali sana, saya ubah life food saya dah tak ambil gula putih, saya just ambil gula perang ataupun molasses sugar. Lepas tu bila saya buat uji kaji terhadap diri sendiri, saya test makan gula putih. Yes, dia jadi balik sebenarnya. Oh, betapa jahatnya gula putih terhadap perut kita. Jadi memang kena jaga gluten. Ya. Saya dulu seorang yang gila-gila makan kuih sebenarnya. Dan ada yang kata gluten tu tak baik lah, dia kata, sebabnya memang akan kacau you punya usus. So saya pun testing juga makan kuih. Yes, memang sangat jahat. Dia jadi balik kata tu. Jadi saya memang betul. Gluten memang saya dah tak ambil sekarang. Gula putih pun memang saya dah tak ambil. Gula perang saya ambil tapi dalam kuantiti yang sedikit lah. It's still gula. Kalau nak macam orang nak diet semua memang kena kontrol lah. Dari segi gula, dari segi tepung gandum macam tu. Okey, rasanya itu je kot perkongsian saya tentang masalah yang saya hadapi. Okey, terima kasih Cikgu Afi. Terima kasih. Iza ada ke? Iza tak ada, kami tak serumah. Dia kat kelas. Ya ke. Okey, tak apa. Terima kasih Cikgu Afi. Okey. Tengok. Bila dia kata gluten, macam saya beri testimoni lah Saya kongsi sikit. Saya dulu pun selalu demam. Memang dari kecil. Demam agak panas. Ya, sampai pada tahap yang paling kritikal kan.
Umur saya 19 tahun. Saya kena admit hospital selama 1 malam sebab badan memang flat. Tak boleh bangun langsung. Badan demam sangat. Dan yang kedua, saya pernah eczema teruk juga di mana kaki saya belah kiri ke kanan. Saya bila balik sekolah, kita kan berpeluh, stocking tu kan bila basah, kita akan rasa nak garuk tau. Dan bila dia asyik garuk, maka dia tinggalkan kesan, iaitu dia jadi nanah. And bila saya cek doktor, dia memang eczema yang teruk. Cuma dia tak adalah meletup yang sangat horror lah kata orang kan. Tapi bila saya jumpa doktor bagi iodine warna purple dan juga ubat sapu. Yes, dia memang masih kesan. Tapi tidaklah jangka masa yang lama. Hanya waktu itu saja dia cantik lah. Dia hilang. Tapi bila makin besar, mungkin faktor pemakanan. Saya memang tak boleh makan seafood. Even saya nak makan udang, saya kena kira berapa udang saya makan. Kalau contoh udang tu besar, mungkin satu ketut je boleh makan. Kalau saya makan lebih daripada tu, memang akan flare. Dan sekarang masih orang kata amalkan pemakanan usana tu. Cuba juga cut sugar. Cuba juga cut makan boba. Hot dog yang sedap tu. Atau everything yang memang orang muda suka. Macam saya kan muda, memang suka. Jadi bila gatal tu, dia gatal gila sangat. Macam tu lah ayat jahatnya, gatal sangat. Saya pernah hari tu, 3 minggu yang lalu, saya terbangun 3:30 pagi, hanya semata-mata kaki gatal. Kaki gatal sangat. Saya garuk. Memang geram lah kata orang kan. Lepas tu kebetulan bulan penuh. Jadi macam sigala kan. Jadi dia punya ngenyam tu memang sedap. Okay. Dan saya bangun, saya guna air cuci kaki dengan sabun balik lap. Saya pedih sangat ni, pedih. Lepas tu saya kata tiba teringat saya kakak saya Puan Suhana Hamzan, cuba kau letak Biomega, kau cocok jarum, lepas tu kau tanya. Ini saya cakap berkesan ke kan? Tapi sebab ada memang gatal sangat, dah tak nak letak sapu ubat gatal yang steroid semua. Maka saya sapulah. Memang betul 3 biji. Saya tanya-tanya tu, yang dia punya kapsul yang kulit tu saya telan 3 biji. Dan memang tak gatal dah lepas tu. Jadi rupanya betul. Saya pun macam Cikgu Afi juga, suka eksperimen. Bila saya try makan air coklat, air boba, makan waffle, minum susu tepung, memang dia naik balik. So sekarang alhamdulillah tangan dah cantik, muka pun dah cantik. Sebab silalah kat makan benda tu. Okey, itu je lah. Okey, rasanya untuk seterusnya, saya nak pass button kepada Puan Suria kita. Beliau akan pun kata mempromosi kan. Ayat sedapnya adalah memperkenalkan apa usana yang Puan Adawiyah cerita tadi. Dia akan masukkan lagi untuk cerahkan. Okey, dengan situ saya persilakan Puan Suria. Terima kasih Yona. Suhana, boleh bagi Kak Suria jadi co-host? Tak jadi ke? Alamak, tak boleh lah. Tak boleh. Tak boleh nak tekan. Tak tahu masalah dia. Kalau saya tutup ni, semua orang habis event ni. No. Co-host. Co-host pun saya tak boleh tekan. Saya memang tak Kejap, boleh tekan. saya try. Okay, I try share screen. Kejap Okey, sekejap. Oh, dah okey. Boleh Share screen. Share screen boleh. Co-host je tak kalau co-host memang tak boleh stay lah. Boleh, alhamdulillah. Boleh. Nampak? Nampak. Besarkan big. Okay, kejap Yeay. Okay. Alright. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi mendengar Cikgu Adawiyah tadi, kongsian yang sangat hebat.
bila cikgu sains ni dia berkongsi, dia bercerita tentang usus ni, kita pun rasa macam kita jadi student cikgu. Saya rasanya kalau cikgu sains macam ni memang faham kan? Okey. So tadi Cikgu Adawiyah tadi dah cakap apa yang patut kita ambil, iaitu dalam Cikgu Adawiyah tadi dah sebutkan kita kena ada cukup fiber. Okey. So di sini kita ada set promo segar semula. Okey. Dalam set ni ada terdapat fiber G, iaitu fiber mengandungi fiber. Yang ini adalah makanan kepada probiotik. Ini adalah probiotik. So ada fiber G, probiotik, ada digestive enzyme untuk kita mencernakan makanan pada makanan tu jadi kecil, dan juga hepasil. Dan bila kita dah detox badan kita, tercepat. Okey, badan kita kena ambil, kalau bila badan kita dah cantik, kita ambil sel essential, iaitu makanan asas sel. Bila usus kita dah cantik, so kita top up dengan sel essential untuk makanan asas sel. Jadi kita akan menghapuskan perut buncit, angin terhilang. Kalau macam selalu kalau kita tak payah nak cakap orang yang berusia lah, umur yang macam saya ni ataupun yang lebih tua lagi, mesti kadang-kadang kalau makan sesuatu yang macam salah makan, kalau macam makan nangka ke cempedak ke kan, benda-benda yang berangin tu, perut terus macam terus berangin kan, sampai ke dada, macam tak boleh nak keluarkan angin tu. Jadi dulu saya mengalami masalah tu, tapi sejak saya mengamalkan set yang segar semula ni, alhamdulillah kalau saya makan makanan yang berangin, dia tidak akan jadi kembung perut. Okay. So akan rasa selesa, dan bila ambil sel essential, lagilah badan tu bertenaga. So di sini kami ada promosi. Kalau anda beli semua ni, satu set ni, harga asal dia adalah RM947, tapi kami di Usana membuat set promo segar semula ni. Tak tahu bila tamat, Usana ni memang macam tu. Anda akan jimat RM172. So dengan RM775 anda akan dapat 1 fiber G, 2 probiotik, 3 digestive enzyme, hepasil dan juga sel essential. Okey, ini untuk set promo segar semula. Okey, jom kita tengok apa lagi set yang kita ada. Okey, yang ini hapus buncit, hilang angin, gastrik, membuang dengan selesa. Yang ini tadi kita ada sel essential untuk makanan asas sel. Tapi sekarang ni kalau anda tak nak sel essential tu, mungkin anda cakap okey, mungkin nak next month untuk tunggu bajet untuk tu. Tak apa, tak mengapa. Anda boleh ambil fiber G, probiotik, digestive enzyme dan juga hepasil. Yang ini pun okey. So kalau anda nak cantikkan usus dulu, ini adalah set yang anda patut cuba. Okey? Okey, sorry. Okey. Yang ini tadi. So harganya kalau retail adalah RM638.50. Tapi jika anda beli set ni dan anda sertai kami, anda hanya dapat membeli ini dengan harga RM580 untuk kesemua set usus anda. Okay? So sangat special harga dia. Alright, kita pergi pada immune booster. Okay, ini adalah set yang Cikgu Adawiyah cakap tadi. Okay, so anda ada Provlavano C100 ditambah pula dengan probiotik dan juga Biomega. Biomega ni tadi macam hadiah kepada apa tadi Cikgu Adawiyah katakan, hadiah pada usus kita kan. Jadi sini harga dia adalah RM507, tetapi kalau anda confirm anda nak ini, kami boleh bantu anda dengan hanya RM460 sahaja. So sangat jimat. Sangat-sangat jimat set ni. Jadi kalau anda ada mengalami masalah usus, anda mengalami masalah keradangan kulit, ini adalah set yang terbaik. Okay. Saya dulu mengalami masalah alergi. Okay, ini adalah set yang saya makan sehingga sekarang. So alhamdulillah, alergi saya bukan biasa-biasa, alergi saya matahari.
Jadi kalau eligible kalau Malaysia ni Malaysia ni memanglah saya tak boleh nak tak jumpa matahari kan. So saya amalkan yang ini. Okey, ini adalah set immune booster. Selain daripada tu, selain untuk kulit, Provlavano C100 ini akan meningkatkan kita punya immune booster. So dalam waktu-waktu kes COVID yang semakin tinggi, anda memerlukan immune system yang tinggi. Okey, jadi Provlavano C100 ini adalah yang tepat untuk anda sebab dia mengandungi tinggi antioksidan. Okey, so kalau kata makcik rasa macam tak cukup bajet lah untuk bulan ni nak ambil semua, tak apa, kita pergi kepada set yang seterusnya. Okey? Okey, ini budget set. Saya rasa semua orang patut cuba ni. Okey, polisi. Yang ni memang sangat-sangat budget. Yang ini yang Cikgu Afi tadi, dia kata dia ambil mega dose kan, 4 biji 3 kali sehari. Kan? Betul kan? So, yang ini polisi ni dia makan mega dose, dia ambil probiotik untuk kita punya usus. Sebab apa? Probiotik ni kita anggap dia sebagai askar-askar kecil yang membunuh semua bakteria jahat dalam usus kita dan juga bioomega. Bioomega ni memang anti radang. Jadi kalau anda kata yang set yang segar semula tak cukup bajet, set yang tadi tu yang pembom perut semua tu tak cukup juga. Yang untuk immune booster yang Provlavano C100 tu pun anda cakap terlalu mahal. Tak apa, tak mengapa, anda boleh je ambil set bajet ini. Tapi apa beza dia dengan set yang tadi? Okey, saya nak cerita sikit pasal Provlavano C100. Ini mengandungi grapeseed dan juga vitamin C. Dulu kita tak boleh menggabungkan grapeseed ni dengan vitamin C, tapi USANA, saintis-saintis USANA telah menemui satu kaedah, dan menggunakan hybrid system dan dia dapat menggabungkan Provlavano C100. Kalau anda tengok Provlavano C100 ni, dia punya vitamin tu dia macam sebelah-sebelah. Saya lupa pula saya nak letak gambar vitamin tu. Dia sebelah-sebelah. So cantik sangat vitamin tu. So bila masuk dalam badan, dia punya efek dia sangat-sangat-sangatlah macam 30 kali ganda daripada vitamin yang biasa. Jadi memang kalau anda mempunyai cukup bajet, saya sangat-sangat galakkan anda ambil set immune booster. Okey, tapi tak mengapa, anda nak pilih bajet set pun boleh. Okey, itu sahaja daripada saya. Kembali kepada Yona. Terima kasih. Terima kasih Kak Cia. Sama-sama. Okey, sebenarnya untuk saya beritahu saya dulu saya pergi dulu pada zaman dahulu kan. Pada zaman dahulu itu tahun lepas. Okey. Mula-mula saya dikenalkan USANA oleh Puan Suhana ialah saya makan probiotik. Saya probiotik, saya makan. Saya ada soalan sekejap ya. Okey, ada soalan lah. Kejap. Okey. Saya buat soalan beliau Saya ada soalan. Jika anak berumur 2 tahun yang mengalami sembelit setiap kali nak buang air besar, cadangan suplemen untuk kanak-kanak tersebut. Kanak tu hanya minum susu ibu je. 2 tahun. Puan Suhana nak jawab ke? Puan Adawiyah nak jawab ke? Puan Zuraiha nak jawab? Ada 3 orang hebat kat sini. Probiotik boleh ambil seawal 3 bulan. Dan probiotik tu sebenarnya kita tak perlu takut pun. Sebab apa? Kadang-kadang ada beberapa faktor yang menyebabkan kuman baik dalam usus anak tu kurang sebenarnya. Mungkin daripada awal dia punya kelahiran. Mungkin kelahiran Caesar, ataupun mak dia sebelumnya ada G6PD, ataupun mak dia masa dia lahir tu kena antibiotik. Jadi probiotik tu akan membantulah bagi saya. Dan untuk 2 tahun sebenarnya dah boleh guna Usanimals dan Biomega Junior. Tapi untuk masalah sembelit, saya memang cadangkan probiotik sebab saya ada salah satu saya punya customer, dia memang doktor pun cakap dia ada masalah usus. Doktor pun tak nak buat apa-apa. Jadi sejak saya cadangkan dia ambil probiotik, alhamdulillah
Jadi sekarang ni dia antara salah seorang customer probiotik lah, sebab dia memang tukar susu ke macam-macam mana pun dia memang sembelit daripada dia berlahir sampai sekarang umur dia dah 6 tahun. Tapi bila dia probiotik, alhamdulillah settle sembelit dia. Dan juga anak buah saya sendiri. Anak buah saya sendiri memang anak adik tu dia ada masalah. Memang anak-anak dia memang ada masalah sembelit. Lepas tu saya kata probiotik. Anak dia baru umur 8 bulan tak silap saya. Saya kata masukkan probiotik. Dan memang pagi esok berlambat-lambat dia berak. Jadi tadi Encik ni pun tanya juga. Ada pantang makanan ke Puan? Pantang makanan maksudnya macam mana? Tu. Encik Faril macam mana pantang makan tu? Pantang makan, jap. Ada pantang makanan. Sebenarnya kalau kita bagi nutrisi yang cukup dekat dia, tak ada isu pun nak pantang makan. Sebab apa? 2 tahun kita patut explore dia dengan macam-macam makanan. Sebab apa? Saya bagi contoh anak saya sendiri. Sebab anak saya eczema. Dia memang daripada umur dia setahun 6 bulan sampai umur sampai sekarang pun pantang makan. Tapi saya bagi dia cukup nutrisi. Maksudnya saya bagi dia multivitamin, saya bagi dia probiotik, saya bagi dia fish oil. Dan dia punya berat badan makin bertambah dan tak ada, dia memang sepanjang dia punya history saya dia tak ada masalah sembelit. Walaupun saya bagilah dia apa susu ke susu millet ke, tak ada masalah sembelit. Sebab apa? Saya bagi banyak makanan prebiotik lah dan juga memang salah satunya probiotik lah memang saya bagi. Okey, harap membantulah.